من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, terima kasih kerana menunggu. Sedikit lewat, kita extend lah sikit. Kita habis 10.45 pukul 11 insyaAllah. Sama jugalah. Okey lah. Betul tak? 9.45, 10.45, 11 insyaAllah. 11 Baik. Ya? 11.10 kelas 9.30 sampai 11. Okey. Ceritanya para pensyarah daripada UiTM ajak minum. Saya kata sejam ni tak cukup. Kurang-kurang 2 jam setengah. Sesi berwacana, berbahas ni. Berwacana pula di Starbucks bukan main. Aduh. Okey, insyaAllah kita berada di kisah yang ke-27. Satu kisah yang siapa yang dah baca, saya yakin ada yang dah baca awal lah. Menariknya, ia satu bentuk kisah berkaitan dengan benda yang real berlaku selepas Rasulullah wafat, yang berlaku kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah berkata kepada beliau tentang barangan ataupun perabot ataupun kelengkapan dalam rumah dia. Sedangkan ketika Rasulullah sebut tu, dia tak ada perkara-perkara tersebut. Banyaklah tafsiran pada para ulama yang menunjukkan bahawa perubahan akan berlaku bila Islam dah berkembang apa semua ni. Ada sahabat-sahabat yang maksudnya menjadi semakin senang lah, semakin ada harta, semakin apa ni. Dan ketika itulah sebahagian daripada sahabat kata kita risaulah bila dah senang apa semua ni, mula diuji dengan ujian kesenangan. Ujian kesenangan dengan ujian kesusahan ni, mereka lebih takut dengan ujian kesenangan. Ujian kesenangan boleh buat lupa diri. Ujian kesusahan menyebabkan kita makin ingat pada Allah. Maksudnya ketika sakit kan, Allah. Nah, ada orang dalam kesenangan ataupun dalam kenikmatan menyebut Allah, tidaklah. Jarang dalam keseronokan keseronokan buat apa-apa sebut Allah ke subhanallah. Tapi biasanya kita akan gelak ketawa lah. Nah, tetapi bila sakit, diuji dengan demam ke sakit ke apa semua, biasanya kita akan lebih mudah untuk ingat pada Allah Ta'ala. Dan inilah kalau kita mengajar tasawuf, sebahagian ulama tasawuf bahkan seronok bila mereka diuji oleh Allah melalui ujian-ujian demikian. Kerana menurut mereka, mereka akan jadi lebih mudah untuk ingat pada Allah Ta'ala. Begitulah lebih kurang. Baik, kita pergi pada kisah kita ni. Tajuk yang diberikan, akan ada bagi kamu kelengkapan rumah. An Jabir radhiyallahu anhu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Jabir yakni bin Abdullah al-Ansari. Jabir bin Abdullah al-Ansari. Bila sebut al-Ansari, maksudnya dia adalah orang Madinah lah. Bukan orang asal Mekah. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal lakum min anmat. Literalnya adalah kapet, permaidani. Tapi dalam konteks ini lebih luas lagi adalah perhiasan rumah, perkakas dalam rumah. Qultu wa anna yakunu lanal anmat. Qala ama innahu sayakunu lakumul anmat. Fa ana aqulu laha, yakni imra'atahu, akhiri anni anmataki. Fataqulu alam yakul lin nabi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu lakumul anmat fa'ada'uha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni kepada dialah, adakah kamu menggunakan permaidani, wahai Jabir? Maksudnya di rumah kamu tu ada permaidani tu tak? Aku bertanya kepada baginda kembali. Jabir pun tanyalah. Qultu, aku kata, tapi terjemahannya untuk lebih nampak konteks itu, aku berkata pada Rasulullah, ataupun aku bertanya kembali pada Rasulullah. Pada hadis sebut qultu ni, aku berkata je. Wa anna yakunu lana al-anmat. Dari mana kami memperoleh permaidani? Ataupun bagaimana kami nak ada permaidani, Rasulullah? Bagaimana? Maksudnya dalam keadaan saya sekarang ni, macam mana saya nak ada permaidani? Sedangkan saya pun kali pagi makan pagi, kali petang makan petang. Konteksnya macam begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, qala, ama innahu sayakunu lakum al-anmat. Ingatlah, sesungguhnya kamu akan memilikinya. Ama, penegasan, sesungguhnya kamu. Bahkan sesungguhnya kamu, sayakunu lakum al-anmat, bagi kamu itu akan ada permaidani kamu sendiri. Fa ana aqulu laha, yakni imra'atahu, dan Jabir pun berkata kepada isteri dia. Ini dia kata imra'atahu, iaitu isteri dia. Fa ana aqulu laha, dan aku kata kepada dia. Laha sini wanita lah. Muannas. Dan aku kata kepada dia. Dia ni yakni imra'atahu, iaitu isteri Jabir. Jabir kata pada isteri dia, akhiri anni anmataqi. Bukankah sesungguhnya kamu akan bukankah Nabi SAW akhiri anni anmataqi fadakulu alam yakun Nabi SAW innaha satakun lakum anmat fa'ada'ha. Maka dia kata kepada isteri dia, jauhkanlah. Akhiri ini akhir, jangan letak sebagai priority. Jangan jadikan priority. Akhirkan, ataupun tak payahlah jadikan, jauhkan daripada aku permaidani. Fadakulu, maka isterinya berkata, bukankah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan memiliki innaha satakunu lakum anmat fa'adahuha. Lalu adakah aku harus meninggalkannya? Situasinya begini, dua situasi berbeza. Bahagian pertama ni Rasulullah sebut pada Jabir ketika Rasulullah masih hidup dan awal lagi lah. Bahagian kedua ni, yakni Jabir kata kepada isteri dia ni peristiwa lain dah. Iaitu peristiwa di mana satu masa Jabir balik rumah dia, tengok isteri di rumah dia tu ada permaidani. Terkejutlah dia. Maka dia berkata, jauhkan daripada aku, jauhkan daripada kita. Sebab simbol permaidani ni simbol mewah lah, kaya. Jadi sahabat-sahabat ni allergic dengan benda tu. Sahabat-sahabat ni dia malu, dia kalau boleh tak nak menonjolkan sisi itu, ya. Jadi Jabir ni berasa tak sedap hatilah. Bukan bermaksud benda tu salah, haram ke tidak. Tapi sahabat-sahabat ni ialah mereka zuhud kan. Mereka tak nak ada simbol-simbol kekayaan pada diri mereka. Maka bila dia balik tengok tiba-tiba ada permaidani. Ni bangla jual kapet mana pun nak pergi. Ada suami-suami balik rumah tengok ada kapet baru. Saya ingat saya tak pergi beli mana-mana ni. Rupanya Pakistan mana mari dak, Bangla mana mari jual. Bini dia beli, bayar bulan. Tak pasal-pasal butang. Jadi bila Jabir balik tengok ada, terkejutlah Jabir, tanyalah pada isteri dia. Dia kata jauhkan daripada aku. Maka isteri dia pun kata, bukankah dulu Rasulullah kata kita akan memilikinya? Maksudnya Rasulullah dah bagi tahu satu kenyataan, satu masa kita akan ada. Dan Rasulullah tak kata benda tu baik ataupun tidak. Cuma para sahabat sangat jaga hal tersebut kerana ia adalah simbol kemewahan. Simbol kemewahan. Jadi sahabat-sahabat ni tak berapa sukalah. Termasuk khususnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ni. Tapi dah benda tu ada sebab mampu, ataupun saya tak tahu daripada mana. Dalam syarah dia ada ni, saya pernah baca. Asal usul orang bagi ke orang hadiah ke, rampasan perang ke. Jadi bila dah ada tu, takkan nak buang. Maka isteri dia kata, fa'ada'uha, maka kita nak buang ke dia ni, sedangkan Rasulullah kata kita akan miliki dia. Maka tak salah pun memiliki itu. Cuma tadi saya sebut bahawa
Sahabat-sahabat ni kalau boleh tak nak ada hal-hal yang menunjukkan simbol kemewahan. Nah, kerana ia macam satu keaiban bagi mereka ya. Secara umumnya begitu. Baik, kita tengok apa katanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihil Bukhari dalam Kitabul Manaqib. Bab kitab manaqib ni kedudukan ataupun kelebihan lah. Kedudukan ataupun kelebihan sahabat. Kemuliaan lah boleh juga. Manaqib. Bab alamatin nubuwwati fil Islam. Bab tanda-tanda alamat an-nubuwwah, kenabian dalam Islam. Tanda-tanda kenabian dalam Islam. Dia ada satu lagi dalailun nubuwwah, dalil-dalil kenabian. Juga sama. Alamat, tanda-tanda kenabian. Dia berbeza dengan mukjizat. Mukjizat Allah Ta'ala bagi untuk untuk berlawan dengan kuasa yang lain dan dia lemahkan kuasa tersebut. Maksudnya dia kena ada berlawan. Tapi alamat ataupun dalail, dia tak perlu ada berlawan. Contoh apa dia? Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah masa Rasulullah kecil, dan kemudian Rasulullah telah di kampung tu jadi subur, jadi barakah. Rasulullah tu kampung tu jadi subur, susu-susu pun jadi gemuk, apa nama, lembu-lembu kambing jadi gemuk, susunya apa semua. Tu dia panggil alamatul nubuwah ataupun dalailun nubuwah. Dia bukan mukjizat. Begitu juga peristiwa Rasulullah dibelah dada sebanyak 2 kali tu. Itu juga bukan mukjizat, itu lebih kepada dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Nah, alamat-alamat kenabian. Nombor 3631 dan 5161, dan Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang semakna dalam Kitabul Libas wa Zayyinah. Kitabul Libas, kitab berkaitan dengan baju ataupun pakaian, dan Zayyinah perhiasan. Bab jawazit tikhadhil anmat. Bab harus untuk memiliki ataupun menggunakan permaidani. Jawapan dah ada dah. Jawaz, yakni yajuz, yakni harus. Nombor 2083. Baik. Intipati dan pengejaran kisah. Ada komen ke kita ni? Terbalik dengan sahabat tak nak. Okey. Semoga kita, tapi tak semestinya kita berharta apa semua ni tak menjadikan kita zuhud ya. Zuhud, kadang-kadang kita salah faham tentang zuhud. Az-zuhud. Zuhud. Az-zuhud. Zuhud, dulu-dulu kita faham kata zuhud ni tinggal dunia, ambil akhirat saja. Maksudnya jangan kerja, jangan apa, duk petapa, duk tu zuhud. Sebenarnya tidak. Zuhud ni adalah sikap. Sikap akhlak kita. Zuhud ni ketika kita ada harta melalui sumber yang halal, sama ada moyang, tok nenek moyang kita, ayah kita kaya, kita tiba-tiba menjadi kaya, itu rezeki kita lah. Takkan kita nak kufur nikmat pula, tak boleh. Nah, dahlah kita ni anak seorang, harta ayah kita pula banyak. Kita terima je lah seadanya. Alhamdulillah lah. Tak nak saya nak zuhud harta, jangan begitu. Terima. Tapi isunya ke mana harta itu digunakan. Itu ceritanya. Zuhud tak zuhud ni. Kemudian, zuhud ni pula, kalau kata Allah Ta'ala uji dengan isu-isu yang bersabit dengan harta tadi, apa sikap kita terhadap ujian tersebut? Sebagaimana ujian pemilik 2 kebun. Apa nama? Sahibul Jannatain dalam suratul Kahfi itu kan. Apakah sikap kita? Sikap Sahibul Jannatain, dia sombonglah, takbur, dan hampir menjadi kufur macam iblis. Hampir. Sehinggalah datang ujian, dan kemudian barulah dia istighfar, dia taubat pada Allah, maka itu. Jadi zuhud ni adalah ketika kita ada harta, ada anak ramai, kau gitu gini, ada nikmat-nikmat lain, ketika Allah Ta'ala uji, respon kita terhadap ujian itu. Itu menunjukkan kita zuhud tak zuhud. Kalau kata kita tak boleh terima, marah pada Allah apa, tu tak zuhud lah kita.
Tapi kalau bila Allah Ta'ala uji tu, kita boleh sabar, kita boleh lagi berfikir waras, kita boleh lagi, walaupun sedih macam mana, sedih-sedih lah, menangis apa semua, tapi masih lagi tidak mengeluarkan kata-kata yang kufur, macam sahibul jannatain itu. Nah, dan seumpamanya, itu zuhud. Even dalam keadaan kita kaya ada harta tu, harta-harta kita digunakan pada tempat yang betul. Sedekah, zakat tak pernah miss, sedekah begitu kerap. Apa lagi, bantu orang keliling, anak beranak keluarga kita yang susah kita dahulukan, jiran-jiran kita semua kita settle. Itu zuhud lah tu. Tapi difahami zuhud dulu apa dia, pakai pakaian compang-camping, itu bukan zuhud. Nah, itu bukan zuhud. Sebab dia mampu, kalau dia memang gelandangan apa semua lain cerita. Ini dia mampu kaya raya, tapi sengaja pakai baju compang-comping. Orang tanya kenapa zuhud? Itu bukan zuhud, tu pemalas. Nah, pakai baju tak iron pergi kerja. Hari-hari pakai baju konyol tak iron. Nah, orang tanya kenapa ni Ji? Zuhud lagu ni lah. Tu bukan zuhud, pemalas. Tu namanya bergaduh dengan bini. Bini tak ayar baju. Nah, dia pula malas nak ayar sendiri. Tu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalimah-kalimah konsep-konsep ini digunakan dengan ditungganglah dengan salah dan seumpamanya. Ada orang dia malah buru gigi, dia tidak jaga hygiene. Lepas tu dia kata, ni zuhud. Tak begitu. Bukan zuhud gitu tu. Itu namanya pemalas ataupun tidak menjaga kebersihan dan seumpamanya. Baik. Okey, intipati dan pengajaran kisah. Siapa komen ni? Nampak ragus. Raga pula. Baik, intipati dan pengajaran kisah. Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diberitahukan mengenai perkara-perkara gaib yang akan terjadi. Maka baginda memberitahu Jabir bahawa dia akan memiliki kelengkapan-kelengkapan ini. Dan terjadilah apa yang telah diberitahukan oleh Rasulullah kepada Jabir, maka ia telah memiliki kelengkapan rumah. Kelengkapan rumah. Okey, sebagaimana saya kata. Ini zaman Rasulullah, ini zaman kita. Depan lagi bila ni, kiamat lah. Tak tahulah bila, berapa puluh ribu juta tahun lagi ni. Ini zaman Rasulullah. Sebahagian hadis-hadis yang Rasulullah sebut tentang masa depan adalah di antara zaman ni. Dalam 1400 tahun ni, dah dikira masa depan lah Rasulullah masih hidup kan. Rasulullah mati, berlaku dalam 1400 tahun ini. Bermaksud sudah terbukti apa yang Rasulullah sebut sebelum Rasulullah mati sudah berlaku sebelum zaman kita ni, kita tengah hidup ni. Jadi untuk kita beriman dengan benda yang akan terjadi sampai hari kiamat, ada masalah ke tidak? Berdasarkan data-data rekod yang dah berlaku ni, tak ada masalah. Selagi mana riwayat itu sahih, selagi mana secara logik iman kita patuh kepada kesahihan riwayat-riwayat ini, maka kita beriman kepada semua yang terbukti sahih riwayat itu berdasarkan data-data ini. Termasuk hadis Jabir ni. Rasulullah tahu ketika Rasulullah hidup, dan tak silap saya baca syarah panjang dalam kitab yang awal, kitab yang betul dulu. Kejadian Jabir dapat harta ada ni apa semua masa Rasulullah dah wafat. Hasilnya daripada ghanimah ataupun daripada fai, harta rampasan perang dan seumpamanya. Baik. Itu cara kita untuk nak menghilangkan keraguan terhadap hadis-hadis masa depan, tanda-tanda kiamat dan seumpamanya yang insya-Allah sebahagian besar kita tak akan sempatlah perkara tersebut ya. Kita tak akan sempat untuk sampai ke tempat tersebut. So sebenarnya kita tak perlu ragu dah. Yalah sebelum ni pun kita tak ragu. Tapi kita percaya saja tanpa ada hujah-hujah, tanpa ada sokongan data. Tapi sekarang kita makin tak ragu kerana data-datanya sangat jelas. Ini pentingnya mengaji tadabbur Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi ni data yang akan sepatutnya mengsabitkan, mengisbatkan, mentauqidkan
keimanan kita kepada hal-hal gaib yang datang daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya boleh menggunakan kelengkapan-kelengkapan rumah seperti mana isteri Jabir menggunakan kelengkapan-kelengkapan dalam rumah semasa hidup suaminya, dan kebolehan ini terikat dengan syarat-syarat yang banyak sebagaimana yang tujuh oleh nas-nas. Maksudnya guna kelengkapan rumah ialah sumbernya halal, barang amalan. Tapi kalau guna apa dia? Cawan emas dengan sudu emas, itu tidak boleh. Jamban emas, bukan main dia. Warna emas tak pun ni, solid gold ni. Ada pula situ 919 ke? 916. Tahu aku tak reti. Ada. Ni emas 916 ni, dia kata. Ada. Solid gold. Tak boleh Walaupun ia bukan perhiasan wanita, tapi ada larangan di situ, tidak boleh menggunakan barangan emas untuk kelengkapan itu. Kerana ia sangatlah menunjukkan kesombongan lah. Ada. Baik. Kak Raya kata apa ni? Assalamualaikum Ustaz, tu amalkan doa muda. Hihi. Apa tu? Waalaikumsalam. Yang ketiga, antaranya ia bukan sutera emas dan perak. Antaranya ia bukan sutera emas dan perak, tidak berlebih-lebih dan terkeluar dari batas kebiasaan. Tidak ditutupi dinding-dinding dengannya dan sebagainya. Maksudnya penggunaan kelengkapan-kelengkapan tadi Contoh-contoh perdebatan yang terjadi dalam kalangan para sahabat dan isteri-isteri mereka, seperti mana yang terjadi antara Jabir dengan isterinya dan bagaimana isterinya berhujah kepadanya menggunakan hadis. Ni isteri yang bijaksana. Nah, asyik suami dia duk guna hadis Nabi Quran tak? Dia tak sedar. Isteri pun bila berhujah dengan hadis lebih padu lagi. Nah, jadi kena jadi isteri yang berilmu lah. Cerita yang sering ada cerita kelakar dan tak sahih cerita ni Cerita kelakar dan tak sahih. Cerita berkaitan dengan apa dia? Pasangan suami isteri. Cerita dah dulu, tak ingat, kena cerita balik. Nah, ketika mana suami isteri ini sedang menunggu nak buka puasa. Jadi ayah-ayah dengan anak ni duduk di meja, tunggulah nak azan. Hujung dah nak azan dah. Maka suami pun berdoa tu. Berdoa dengan kuat. Anak-anak aminkan. Jadi suami pun berdoa lah, ya Allah, antara doanya banyak-banyak tu, ya Allah permudahkanlah urusan sahabatku yang masih bujang itu untuk dapatkan jodoh yang terbaik, yang solehah, bla 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 bla. Isteri dia dengar pelik. Kenapa bang awak doa macam tu? Dia pun kata, iyalah kan waktu ni waktu mustajab doa. Satu, Nabi sebut hadis sahih. Hadis sahih lain pula kata, maka saya berdoalah kepada sahabat saya tu. Dia pun tak ada lagi jodoh apa semua untuk gini. Isteri dia pun kata, abang jangan kata saya tak tahu. Di sana ada hadis riwayat Muslim. Siapa yang mendoakan sahabat dia, maka malaikat akan doakan doa yang sama. Awak jangan main-main dengan saya. Itu kena tahu kena mengajilah. Lama itu kita wanita-wanita yang digula-gulakan oleh suami ni. Sebab suami pergi duduk belajar, kita terlepas pandang apa yang dia belajar tu maka bila dua-dua belajar, tahulah buah-buah kilas yang digunakan, dimanipulasi dan seumpamanya itu. Bolehlah jawab balik dan bolehlah berhujah balik. Berhujah dengan baik lah Berhujah dengan baik begitu. Baik, habislah untuk bahagian ini, tak ada masalah apa. Tapi pengajaran besarnya inilah pada saya, pengajaran besarnya adalah bagaimana hadis-hadis masa depan yang Rasulullah sebut ketika Rasulullah masih hidup, kemudian diendoskan oleh memberikan kita kefahaman secara logiknya untuk kita tidak ada masalah untuk terima semua hadis-hadis yang akan berlaku selepas zaman kita ni. Gitu. Ni siapa bagi hadis tadi? Kak Syahira bagi hadis dah. Safa bin Abdullah radhiyallahu anhu. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahri ghaib.
Siapa yang mendoakan urusan sahabat semuslim dia, seorang muslim li akhihi, sahabat dia, bizahril ghaib, yang tidak ada di sisi, tanpa diketahui oleh dia. Jadi Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz satu masa, ketika itu siapa baca buku dia, wartawan haji ke apa, wartawan haji ke apa tu, yang gambar depan dia dengan Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, ya. Dia kata pada masa tu UIA ni ada dia panggil apa? Ada apa, haji nak pergi haji Kak Liza, kena ada apa? Permit. Apa? Visa. Jadi UIA ni memang ada visa khas untuk staf dia, contohnya dalam 50 ke 100 ke begitulah lebih kurang, setiap tahun. Visa saja. Dapat tak dapat kena apply lah. Okey, bila dapat visa barulah tiba-tiba nak fikir nak cari package apa ni apa, sebab dia jenis mengejut. Dia kata bukan mari daripada penama tabung haji apa semua ni. Jadi mengejut ni, dan pembelanjaannya pun kena sendiri belaka. Dan minimum 35k lah masa tu, 30 ke 35k. Jadi Ustaz dah cerita, dia nak pergilah, standby dah, duit pun ada. Tengok korek duit, simpanan ada. Dia pun kata inilah peluang nak pergi. Kalau dah masuk tabung haji tak tahu berapa lama pula. Dia nak pergilah dia. Dia pula nak pergi, bukan pergi seorang, pergi dengan isteri dia, tak silap masa tu, nak pergi dengan isteri dia. Tapi nak katanya ujian sepanjang dia uruskan dalam masa yang singkat itu. Kejap kata dapat, kejap kata tak dapat. Sekejap datang ni apa semua. Jadi dalam keadaan tersebut dia kata tak ada jalan lain melainkan kena minta dengan Allah. Maka setiap kali mari ke masjid UAE ke semayang mana-mana, dia berdoa, ya Allah permudahkan urusan ini, nak pergi haji sungguh ni, begini. Sehinggalah satu masa duk tunggulah tabung haji ke package ada lagi ke lagu mana, adalah benda-benda yang masih hikap tu, masih terkesan. Rupa-rupanya mereka ni yang boleh pergi, yang terpilih dapat visa tu, buat grup WhatsApp, beberapa orang tu duk bincanglah apa urusan yang belum selesai sama mereka ni, duk nak atasi, nak support each other lah, Jadi satu masa tu Ustaz lah kata dia pun kelitah dalam nak memudahkan urusan ini. Kawan-kawan lain pun ada masalah yang lebih kurang sama dengan dia lah. Ada yang isu visa, ada yang isu pasport, ada yang isu tu ini. Jadi instead of dia kata satu masa tu dia kelitah, daripada aku duk berdoa untuk diri aku saja, why not aku sama dengan hadis riwayat Muslim ni, aku doakan semua sahabat aku yang dapat kota ni, yang nak pergi ada masalah. Start daripada itu, dia pun mula berdoa, ya Allah permudahkanlah urusan semua sahabat-sahabat aku tadi. Okey, dengar ke? Dengar Ustaz. Gambar je. Sebab tadi dia keluar internet unstable pada tempat saya ni. Jadi bila begitu Ustaz lah pun dia kata, dia ceritalah, dia kata dia mula fokus kepada berdoa untuk Allah, mohon pada Allah untuk Allah permudahkan urusan kawan-kawan dia yang nak pergi haji tu juga. Dia fokus, ya Allah permudahkan urusan si fulan. Secara spesifik, si fulan. Setiap kali ada peluang dan setiap kali solat, of course setiap kali solat sunat, solat hajat, dia buat begitu. Dan amazingly, dia punya kesan tak lama. Beberapa kali saja dia buat begitu, terus dapat call daripada tabung haji, terus dapat call daripada kedutaan. Maksudnya masalah-masalah yang itu tu, jadi dia kata memang betul lah. Kalau kita yakin dan beramal sungguh dengan hadis Nabi dan seumpamanya, insya-Allah. Jadi kita pun menjadi pengajaran pada saya jugalah. Saya banyak benda lagi saya nak cuba dapat dalam masa terdekat ni. Sepatutnya saya lah secara peribadi perbanyakkan doa untuk hal yang sama kepada orang lain, sebab kita tahu berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi bahawa malaikat akan, dan doa malaikat ni makbul lah. Isunya begitu. Doa malaikat, doa yang makbul. Jadi kita pun, ibu-ibu sekalian, ramai yang mungkin ada hajat yang tertentu lagi, nak pergi haji lagi ke, nak pergi umrah lagi ke, apa semua. Instead of kita berdoa, ya Allah, bagilah aku rezeki yang murah, bagilah aku begini, bagilah aku begini, aku tu, di samping aku tu, ya Allah tolonglah sahabat aku yang ni begini, ya Allah tolonglah sahabat aku begini, ya Allah tolonglah kawan aku yang ni begini, tolonglah. Kerana kita tahu doa yang sama malaikat akan doa pada kita.
Ini kelebihan orang mengaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di sana ada doa-doa yang lebih power daripada sekadar kita berdoa untuk diri kita. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. So why not? Ya Allah, selamatkanlah sahabat aku, selamatkanlah kawan aku, selamatkanlah, masukkanlah, jauhkanlah daripada neraka. Kerana kita tahu malaikat sedang doakan doa yang sama. Pada saya, kita kena mulalah untuk beramal dengan hal-hal yang lebih power ataupun lebih mujarab ini. InsyaAllah semoga dapat kebaikan yang banyak. Pertama, kita beramal dengan hadis sahih Nabi SAW. Yang kedua, kita dapat doa daripada malaikat. Yang pada saya yakin doa malaikat bagaimana kita mengaji, Allah Ta'ala makbulkan dengan waktu yang singkat. Tapi janganlah doa pelik-pelik pula. Ya Allah, jadikanlah si fulan Perdana Menteri. Ada dengan harapan, ayolah nak. Ayolah. Dia kena doa-doa yang relevan lah. Baik. Okay. Alhamdulillah. Kisah yang ke-27 dan kita masuk ke kisah yang ke-28. Ini pun cerita yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat kita kata penting untuk kita teliti. Kisah yang ke-28. Okey, ada komen ke ni? Ruginya saya terlewat join. Tukar keakuan kepada kami. Naam. Suka dengar cara doa Ustaz Najib Abu Hubaib official. Baik, faham. Kena amal doa sungguh. Masya Allah. Kak Liza pun doa macam tu. Alhamdulillah. Dengar. Baru tulis tajuk. Tukar keakuan. Rugi saya terlewat join. Tak apa. Better late than never. Boleh tengok rakaman nanti Kak Azhar ya. Untuk yang tertinggal tu. Istiqah beramal berdoa pada 7 Mubin. Baik beramal apa saja dari hadis doa mustajab. 7 Mubin. Apa cerita ni Kak Zizal? 7 Mubin. Kak Syidah. Share sikit. Apa 7 Mubin ni? Mubin? Apa dia terjemahan Mubin? Apa dia surah Jelas. Yasin tu Ustaz? Mubin jelas Nyata nyata. dan jelas. Nyata ataupun jelas. Setiap kali perkataan mubin tu, dia orang berhentilah berdoa sungguh-sungguh yang tanda tangan sampai nangis-nangis lah kan. So kita tak dapat ilmu lagi lah kot dan beramal dalam macam tu, keadaan macam tu lah. Padahalnya tempat mustajab doa tu bukan pada perkataan mubin tu. Apa dia punya kaifiat tu? Maksudnya setiap kali jumpa Mubin dalam Yasin berhenti, lepas tu berdoa begitu. Menurut kefahaman mereka, doa kita akan dimakbulkan pada perkataan mubin tu. Ada hadis Ada Tak sebarang ada hadis Ustaz. apa semua? Tak ada hadis Ada, pun. Kalau ikutkan pembacaan mana-mana pun tak pernah jumpa dah hadis mengatakan, sebab bila kita dah baca makna mubin tu, bila tadabbur mubin tu, memang tak ada kena-mengena dengan doa. Untuk doa dimakbulkan. Jadi itulah sebab, tapi benda tu jadi amalan Ustaz. Masyarakat Melayu kan. Saya secara peribadi tak pernah dengar dan tak pernah tengok orang beramal. Mungkin di belah tempat lain lah kot. Ada Ustaz. Tapi ialah bila dia dikatakan buat tu tanpa ada dalil apa semua, kita beranggap ia sekadar tradisi yang, tapi kadang-kadang dia sandar pada ulama, tu masalahnya. Tak diajar, ustazah diajar, ulama ni kata dah seumpamanya ya. Wallahu a'lam, pada saya jika tidak ada sandaran yang jelas, lebih baik pada kita untuk tidak beramal lah. Lebih baik kita cari yang lebih jelas pasal doa-doa yang kita sebutkan tadi dan seumpamanya. Satu. 7 Mubin ada lagi tu. Contohnya, dia jadi satu kebiasaan orang kita ni, bila nak berdoa, dia ada hajat-hajat yang khusus. Macam kita dah bincang dulu, ada orang solat duha sebab nak jadi kaya. Sebab difahami antara fadilat solat duha adalah murah rezeki. Murah rezeki itu sendiri perlu difahami, tidak semestinya jadi kaya. Murah rezeki ni apa dia? Kesihatan, nyawa panjang, anak sihat-sihat belaka. Nah, dah banyaklah rezeki ni luas. Tapi saya yakin sebahagian besar daripada kita, khususnya orang yang dalam bidang bisnes, solat duha sebab nak rezeki. Dia jadi kaya lah, duit banyak. Secara spesifiknya itu. Bahkan viral tempoh hari, lama dah video ni, seorang lelaki daripada Afrika, dia kulit hitam lah, tak tahulah Afrika ke mana. Dia duduk depan Kaabah, dia doa apa?
Dia doa apa? Ya Allah, fulus, 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 fulus. Betul-betul ada video tu. Ya Allah, fulus, 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 fulus. Maka ada arak tepi dia, tegur lah. Brother, instead of your saying fulus, why not you, I don't know, you speaking dia cakap Arab, tapi kita baca dia punya translation tu, instead of you doa for fulus, why not you asking Allah for jannah, and avoid you from nar. Dia kata for living, I need fulus. Also for that I need fulus. Fulus. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi pun begitu, ada di sana juga doa-doa yang diajarkan oleh sebahagian perawat ya. Biasanya ustaz-ustaz yang berstatus perawat, dia ajar doa ni macam satu, pada saya macam satu, nak kata tangkal tu tidak, tapi contoh. Okey, siapa yang sakit perut, itulah batastum tu satu hal dah. Jadi dia cari ayat-ayat yang ada kaitan sikit-sikit, bunyi ala hawa-hawa, dia kata ni ayat ni untuk doa ni. Walhal ayat tu bukan ayat doa. Macam doa Nabi Ibrahim tu jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah ke Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu jelas, itu memang doa Nabi Ibrahim. Ayat tu tentang doa. Maka kita angkat jadi doa kita. Itu jelas. Yang ni ayat tak apa-apa ni. Ayat bukan ayat tak apa-apa. Ayat yang konteksnya berbeza. Tapi sebab ada bunyi Al-Hadid, awak nak jadi kebal, baca surah Al-Hadid. Sebab apa? Surah Al-Hadid tu surah besi. Jadi kita pun jadi besi. La ilaha illallah. Lepas tu kalau baca surah Baqarah jadi lembu. Ada pening. Itu yang timbul idea nanti apa dia? Nak anak handsome, baca surah Yusuf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok. Maka timbullah idea, jangan baca surah apa nama? Surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Sebab apa? Ayat tu mencela pak cik Nabi. Maka Nabi terasa hati, Nabi sedih. Ayat Quran mana boleh kita pandang-pandang lagu tu? Tapi adalah, memang ada ulama-ulama begitu, tapi yalah, ulama ni pun kita tak boleh lah. Kita kena tengok juga. Orang lain tak kata, dia seorang je kata, tak boleh. Ni patut tak kalau kita baca Quran nak kita baca ayat Quran, kita baca Quran nak khatam, sebab berpegang kepada apa dia? Tak boleh baca ni, Rasulullah tak suka surah Al-Lahab ni. Maka kita pun tak baca surah tersebut, Al-Masad tu. Jadi 113 surah saja kita baca. Bagaimana? Jadi klaim-klaim ini memang biasa berlaku dalam sejarah Islam, khususnya berkaitan dengan golongan yang ni biasanya mereka tak tadabbur dan mereka tak tengok tafsir. Mereka cari ayat nak beramal untuk kepentingan diri sendiri. Nak kaya, cari ayat mana nak kaya. Nak kaya, baca surah. Nak apa dia? Nak jadi kebal, cari ayat ni. Nak suruh orang suka kita, cari ayat ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sebiji dengan golongan yang menjadikan Quran sebagai tangkal mangkal sahaja. Dia tak mengaji Quran, dia pun tak belajar tajwid apa, baca putung-galanggang, tapi ada ayat-ayat yang dia baca sungguh-sungguh dia ingat. Contohnya surah Al-Maidah ke? Surah At-Taubah ke Al-Maidah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat Nabi Sulaiman alaihissalam faham bahasa semut, mereka buat doa pendarahan hati. Kalau betul ayat tu memang doa Nabi Sulaiman, tak apalah, kita boleh jadikan doa. Tapi ayat tu cerita tentang semut duk cakap dengan Nabi Sulaiman. Baca ayat tu nanti dapat faham bahasa semut. Mana boleh. Nah. Kalau siapa baca ayat ni nanti boleh faham bahasa-bahasa binatang. Dan pelbagai lagi. Okey. Apa Kak Azhar share ni? Saya memang semasa lagi pengang. Doa iftitah, okey. Wa mamati dan mati kami tu dan kematian. Saya tak sebut takut menyumpah ibu. Takut menyumpah ibu cepat mati. Wa mama tu, wa mama. Mama mati.
Allahu Akbar. Alhamdulillah atas nikmat pencerahan ilmu. Itu kelas lagu ni. Siapa yang initiate, siapa yang istiqamah, semoga dapat pahala yang besar berpanjangan lah ya. Tu. Walaupun nampak kecil ya, nampak kecil satu huruf saja. Tapi bila kita belajar sikit, oh ni sebenarnya betapa ia memberi kesan kepada kita. Betapa ia memberi satu pencerahan. Dan nikmat bila kita beramal kemudian, oh lagu ni yang Nabi nak, lagu ni. Nampak? Bagaimana memangkaikan rantai emas kepada kucing? Adakah termasuk sifat tak elok Ustaz? Niksum Khamis. Okey. Keharaman pakai rantai perhiasan ni lelaki wanita itu sebab taklif kita adalah pada manusia ya. Taklif dosa pahala ni manusia. Binatang tidak ada dosa pahala. Jadi hukum tadi, apa hukum tuan dia memakaikan emas kepada binatang? Kalau kata pemakaian asas hukum wallahu alam, setakat yang saya tahu tidak ada isu sebab dia binatang. Dia binatang, tak ada isu. Satu. Cuma yang kedua, kalau dipakaikan itu dengan tujuan untuk sombong, angkuh, riak apa semua tadi, berdosa jugalah. Apa motif nak pakaikan emas itu? Nah, baiklah beli ataupun hadiah kepada saya. Gitu. Nah, maksudnya apalah tujuan. Tapi kalau dia kata, oh, kena Ustaz, kucing saya ni ada alahan. Kucing saya ni jenis ada kurak. Kalau pakai rantai murah-murah besi ni, oh dia berkurak habis licin. Kena pakai emas saja. Wallahu alam, kemungkinan itu tidak ada masalah lah. Tapi kalau kata, kenapa ni? Sajalah. Duit banyak sangat, bagilah kucing pakai emas. Soalan nak bagi isyarat, kalau kucing saya pakai emas berat sekian-sekian, kalau saya punya sendiri tak tahulah, awak fikirlah sendiri. Kalau kita tak boleh. Nampak macam tabarruj lah, berlebih-lebih. Hulu di situ ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kata kucing tu memang ada macam manusia lah, ada penyakit kulit lelaki ya. Ada penyakit kusta ke kulit ke scabies ke apa semua tu, tak boleh pakai kain biasa cotton ni melekat-lekat apa semua. Maka yang boleh dia pakai adalah sutera. Pure sutera, bukan sutera kita Kelantan yang campur-campur, yang maksudnya yang kain ala-ala sutera tu bukan. Ni betul sutera. Disebabkan kulit dia penyakit kulit. Ada sahabat zaman Rasulullah terpaksa pakai sebab dia bermasalah kulit. Tak ada masalah, dibenarkan. Kalau tidak, haram bagi lelaki. Wanita saja boleh pakai sutera. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dalam tinggalkan amalan baca-baca Quran untuk tujuan tertentu rezeki Allah. Ya, baca je Quran mana-mana, Allah Ta'ala akan lapangkan dada, syifa pada kita, tenang dan seumpamanya. Cuma, jika ada hal-hal tertentu, kita nak ambil air botol, baca surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tak ada masalah. Kita ruqyah air kita sendiri. Itu dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat, tak ada masalah. Nak baca ayat apa ke apa semua, cuma buat sendirilah. Panggil ustaz RM50 pula, tak basah-basah. Tu kalau RM50, kalau lebih, dalam kuliah mana? Minggu lepas ke? Yang kita bincang pasal, ada siapa share? Ada tak kuliah malam saya? Ada seorang ibu ni share. Saya cerita pasal ni lah. Memang ada dia accident. Bila accident tu, selain daripada suruh-suruh ajak apa semua, dijemputlah seorang ustaz ni buat air tawar. Ustaz tu pun buat air tawar, tak tahu buat di rumah ke, buat di hospital ke. Round pertama, round kedua, minta 300-400 lagu mana lah. Jadi si fulan yang sakit ni kata, Allah, dah lah aku ni sakit, tak boleh hijau apa semua. Nak buat air tawar pun kena minta sampai 300-400. Itulah saya kata, kalau kita mengaji sikit, baca sendiri sahaja. Baca surah Fatihah siu. Kalau untuk anak kita, contoh, anak-anak kita ni, doa lah, kita doa melalui surah Fatihah tu, kita tawassul dengan surah Fatihah, doa pada Allah, semoga air ni memberikan manfaat kepada yang meminumnya. Itu saja. Nah, apatah lagi doa ibu bapa ni untuk anak-anak memang mustajab. Kenapa nak cari tok bomo lain apa semuanya? Kita bomo sendiri je lah. Anak kita, suami kita, isteri kita. Begitu. Nah, untuk ketenangan, untuk apa semua macam gini. Jadi inilah nikmat sunnah yang kita, kalau kita mengaji, tuan-tuan, tak habis duit banyak, tak kena tipu ke orang, tak bergantung pada orang, melainkan kepada Allah direct. Nampak tu? Kita yakin, kita rasa walaupun kita dosa banyak, Allah tetap wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah pasti, walau kita dosa banyak mana pun,
Pasti Allah Maha mendengar, Maha penyayang dan seumpamanya. Baik, seterusnya ada komen lagi tu sikit. Sekejap saya nak pasang charger kejap. Betul Kak Ani. Tidak semestinya pada air Zam-Zam power lagi lah. Bahkan air Zam-Zam ni ada ulama mengamalkan doa apa-apa hajat. Contohnya Imam Az-Zahabi ataupun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Imam Ibnu Hajar ni saat dia minum air Zam-Zam dia berdoa pada Allah, ya Allah, dengan keberkatan air Zam-Zam ini semoga aku menjadi paling tidak sama level dengan Imam Zahabi, apa nama? Lebih hebat pada Imam Zahabi ataupun sama hebat dengan dia. Waktu dia minum air Zam-Zam. Dan terbukti sumbangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memang terbukti hampir dan sama hebat dengan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Itu sebab itulah sebagai ulama kita mengesyorkan bila nak minum Zam-Zam tu doa pada Allah minta dengan berkat air, sebab memang air berkat lah. Air Zam-Zam ni berkat sungguh. Nah, bahkan ada yang nak jadikan ubat pun, ya Allah dengan berkat. Tawassul lah, tawassul dengan keberkatan air Zam-Zam itu dibenarkan. Memang benda berkat sungguh. Apa? Nah, ya Allah dengan keberkatan air Zam-Zam, apa ni, aku berdoa padamu ya Allah, begini, semoga legakan penyakit-penyakit. Dan apa semua begini. Amin. Nah, dan memang sebab tu orang tua-tua dulu pergi ke sana ada penyakit tertentu, balik sembuh. Contoh penyakit mental, ada orang masalah mental, gila ising ke apa semua, pergi ke Mekah, duk mandi air Zam-Zam, minum air apa semua tu, balik lega, ada seumpamanya. Itu kita tak nafi. Itu kita tak nafi. Baik, keberkatan air Zam-Zam tu. Okey. Boleh mandi ke air Zam-Zam Mekah? Kak Liza? Dulu-dulu boleh, sekarang ni ada tempat untuk ambil tu, ada je tengok apa orang lelaki dia mandi ada pipe kan, dia buka dia orang jurus je badan. Oh, syok depa. Itulah orang lelaki lah, orang perempuan takkan nak jual kat situ. Ya, kalau perempuan beli satu botol tu balik, mandi Boleh. dalam bilik. Boleh je bawa, ada je jual botol yang macam plastik yang nipis tu, dia orang letak dalam tu lah Ustaz. Sayang Ustaz nak Bawa mandi balik. Ustaz. Dapat susah. Sayang pula nak mandi ya. Sayang nak mandi. Tak pernah mandi lah, kami minum je lah Ustaz. Saya kumpul balik. Tapi ada je Ustaz, orang yang ada masalah kulit ke apa, dia orang buat macam tu. Baik. Ini ada soalan ni, apa dia ni? Apa hukum hobi simpan pinggan mangkuk lama dan hobi tampal gantung pinggan cantik di dinding? Macam mana tu? Ni ramai ada jawapan ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawapan yang biasalah ustaz-ustaz lain akan jawab, dan kalau ada mufti wilayah penjawab ni lebih kurang sama, iaitu pinggan mangkuk asalnya adalah untuk kegunaan, tapi bila jadi koleksi untuk berbangga-bangga, untuk sekadar nak kata dia ada koleksi ni koleksi tu, atau tidak dibenarkan, tak boleh lah, kena guna juga. Walaupun sayang macam mana pun kena keluarkan untuk guna. Dan memang tujuan pinggan mangkuk ni untuk tujuan guna kan, gitu. Jadi bila tetamu mari ke apa semua, keluarkanlah. Dulu nenek moyang kita simpan tu sebab untuk kenduri kenara apa semua ni. Yang kemudian yang fashion, bila ada yang jenis mahal-mahal ni mula jadi untuk disimpan untuk koleksi tu kan. Tapi tapuai lagi, tapuai lagi dahsyat. Tapuai punya peminat tapuai ni, dia punya koleksi tu dahsyat saya tengok. Bila masa nak guna semua ni? Guna. Banyak tapi memang guna pun, tapi akhirnya dia ulang guna yang sama. Yang lain-lain tak guna. Tu kita pun kena ni lah. Semoga benar-benar itu menjadi aset kita untuk akhirat. Kita simpan tak jadi aset, rugilah. Ataupun tidak digunakan, tidak itu, rugilah kita. Gitulah. Sayang nak guna. Tu masalah tu. Itu ujian tu, sayang nak guna tu. Nanti kalau ustaz-ustaz dulu ni dia syarah macam mana,
Nanti akhirat pinggan makuk tu tanya balik, kenapa tak guna aku? Tapi tak tahulah betul jadi ke tidak. Tapi kecil-kecil dulu bila Ustaz-Ustaz syarah bab ni, saya dengarlah, kita pergi dengar di kuliah kan ceramah. Nanti pinggan makuk tu di akhirat dakwa balik kita. Kenapa kau ambil aku ni tak guna pun. Tak guna pun. Dia claim daripada kita dah seumpamanya. Okey, ni ada kumpulan selawat ramai-ramai sambil ketua mereka suruh lambai-lambai tangan lambai ke kubah hijau. Betul ke cara macam tu Ustaz selawat dibaca? Jazakallah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksudnya di Mekah ni, di Madinah, lambai kepada kubah hijau di kubah hijau makam Rasulullah SAW. Ya. Saya pernah dengar bahawa adalah kumpulan yang buat begini dan mereka kiaskan melambai daripada luar kepada kubah tu sebagai isyarat melambai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, secara asasnya tidak ada masalah lah kalau kata sebagai sekadar untuk dia panggil zikrayat. Zikrayat ni sebagai ingatan dan sentimen kita lah, menunjukkan rindu pada Rasulullah dan seumpamanya. Tapi kalau sampai tahap dia kata lambai tu memang lambai, seolah-olah lambai pada Rasulullah tu begitu, kita tak setujulah. Sekadar untuk kata kerinduan, keingatan secara emosi, tu boleh lagi lah. Macam kita lah dulu, ada zaman-zaman muda bercinta dulu, tak boleh tengok tuan pun tengok selipar tak apa dah. Begitu keadaannya. Tak boleh masuk dalam raudah, tak ada peluang ke lagu mana ke, dapat tengok kubah dari luar pun. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita daripada orang yang orang yang hubbun Nabi, orang yang mencintai Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Jadi asalnya perbuatan itu tak ada isu. Tapi bila duk selawat ramai-ramai apa semua dah jadi ritual, dah jadi satu benda yang dimestikan apa semua, tu kita kata tak boleh lah, tak setuju ya. Kita rasa tak berapa proper lah benda tu dah seumpamanya. Baik. Selawat ni tempoh hari Syekh apa nama? Syekh apa yang mai ke Perlis tempoh hari tu? Syekh yang duk cakap menyampaikan syarahan bahasa Inggeris dalam Masjidin Nabawi tu. Apa nama dia? Dia pergi ke Indonesia. Dia pergi ke Indonesia, setiap kali bila dia sebut Rasulullah, Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan orang Indonesia kan dia style dia jawab selawat tu dengan kuat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So bila dia ulang balik, Allahumma salli, dia berkata, this one. I want to say something. It is not proper to you to shout. First in the masjid. And two, when you want to salawat to Prophet sallallahu alaihi wasallam, we must recite in the manner of menghormati, yakni dengan penuh penghayatan dan kehormatan. Bukannya meraung-raung dengan begitu, dia kata. That's not the manner, that's the proper way. Dia tegurlah. Nak selawat memang kena selawat bila dengar nama Rasulullah, tapi bukan secara beramai-ramai dan keras dan kuat begitu. Kerana perangai itu siapa yang buat? Saya pernah ada dalam majlis Syiah. Saya pernah hadir satu majlis yang majoriti dalam itu adalah Syiah. Mereka memang budaya mereka. Bila mereka sebut Allahumma Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ramah-ramah. Meramah bulu ramah saya. Rupa-rupa jago mari majlis ramah Syiah. Dia wacana politik masa tu, saya pergi, kita tengok semangat politik, masuk-masuk, rupanya di satu hotel di Ampang, masuk-masuk. Setiap kali bila panel yang memang dia dikaitkan dengan Syiah itu sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oi, meremang bulu ramah saya. Sebut gitulah. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah, Sufi suka buat macam tu, golongan Sufi tarikat ni. Kita pula diajarkan, kita kena selawat, sebab bila Rasulullah sebut, siapa yang dengan nama aku dan tak selawat, orang tu adalah orang yang kedekut, orang yang bakhil. Tapi cara tu macam mana? Caranya kita self-reciting je lah. Sekadar telinga kita dengar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sudah. Kenapa kena kerah-kerah merau-rau ni?
Adakah malaikat tak dengar dan tak bawa pada Rasulullah bila kita selawat tu? Itu teguran yang begitu bernaslah daripada Syekh nama apa? Isam ke apa nama tu? Boleh tu kan nama Asim ke apa Ustaz? Ya. Saya tak ingat. Tapi saya follow jugalah kuliah-kuliah pendek dia tu. Rasulullah nampak ke kita lambai tangan? Di mana selama? Rasulullah nampak ke kita lambai tangan? Rasulullah berada di alam barzakh, di Aliyyin. Itu ruh Rasulullah. Kubur Rasulullah tu di situlah kubur dia. Tapi hakikat ruh Rasulullah berada di sana. Dan Rasulullah tahu kita selawat pada baginda bila malaikat bawa selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk kata Rasulullah berada di sisi kubur tu boleh keluar tengok apa semua, itu tidak ada dinyatakan dalam mana-mana nas. Jadi bila kita lambai tu Rasulullah tahu ke tidak, wallahu alam. Tapi yang pasti kalau kita selawat memang malaikat akan bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Syekh Asim yakni ya, betul Kak Syafini. Okey. Baik, kita masuk kisah ke-28. Demi Allah Muhammad tidak berdusta apabila bercakap. Ini kisah yang dahsyat dan penting yang saya suka bawa juga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala intalaqa Sa'd bin Mu'az mu'tamiran. Ni nama pertama yang mesti kita ingat. Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia? Seorang pembesar di Madinah, tapi dia bukan di Madinah. Dia ni Madinah, ni tempat Sa'ad bin Mu'az, iaitu satu macam tempat R&R yang bila orang Mekah nak pergi berdagang di Syam, dia akan pergi rehat di sini. Bermalam, buah minyak apa semua, tidur, rehat apa semua di sini. Jadi kawasan ni, kabilah ni, Sa'ad bin Mu'az ni tokel dia, bos dia. Jadi power lah. Tapi dia telah alliance dengan Rasulullah di Madinah. Selepas Rasulullah Rasulullah hijrah, Sa'ad bin Mu'az ni, kaum dia ni telah alliance dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tetapi dalam masa sama, kafir Quraisy bila nak pergi ke Syam tetap akan lalu ke tempat dia ni untuk kepentingan tadi. Setelah Rasulullah pergi, Sa'ad bin Mu'az pun telah pro kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'az ni sebab dia kedebel, sebab dia ni orang besar, orang hebat, dia tak takut. Dia telah pergi ke Mekah untuk buat umrah. Dia telah pergi ke Mekah untuk buat umrah. Kerana dia tahu dia ada sokar ataupun dia ada kepentingan yang luar biasa yang menyebabkan orang Mekah tak boleh buat apa-apa pada dia, walaupun dia sudah di kem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa berlaku bila Sa'ad bin Mu'az pergi ke sana mu'tamiran, buat umrah, qala fa nazala ala Umayyah bin Khalaf. Dia telah pergi berhubungan dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni siapa? Salah seorang pembesar di Mekah yang sama level dengan, dia kata ahli sidang tertinggi lah, sama level dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya. Umayyah bin Khalaf ni antara yang merancang untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqab dia Abi Sufwan. Umayyah bin Khalaf Abi Sufwan. Wa kana Umayyah idza intalaqa ila Syam famarra bil Madinati nazala ala Sa'd. Faqala Umayyah li Sa'd intazir hatta idza antasafa an-nahar wa ghafala an-nas talaqtu fatuftu fabayna Sa'd yatufu idza Abu Jahl faqala man hadha alladhi yatufu bil Ka'bah. Ni menarik ya. Jadi setelah itu Umayyah pada Sa'ad bin Mu'az ni tak hiraulah ketegangan antara kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad. Kerana dia nak buat umrah, dia pergi juga. Bila dia pergi, dia jumpa dengan Umayyah bin Khalaf,
pembesar Madinah ni, sebab kawan ni lah banyak ada urusan bila nak pergi ke Syam untuk berdagang, maka dialah jadi duta ataupun orang tengah ketua kabilah apa semua macam ni. Jadi Umayyah sangat menghormati dan menjagalah hubungan dengan Sa'ad bin Mu'az. Sebab kalau bergaduh tak boleh singgah dari sini. Sudah kita nak direct ni, nak berhenti buh minyak mana ni. Nak buh minyak, nak rehat, nak makan unta nak minum air apa semua kat mana. Jadi bila begitu, maka manakala Umayyah lalu pergi ke Umayyah bin Khalaf bin Abu Safwan. Manakala Umayyah apabila pergi ke Syam dan melewati Madinah, dia juga singgah di rumah Sa'ad. Lalu Umayyah berkata kepada Sa'ad yang datang ke rumahnya, tunggulah hingga tengah hari ketika manusia sedang berehat. Jadi bila sampai dah tu, nak pergilah buat umrah. Nak pergi tawaf di Kaabah ni. Bila nak tawaf di Kaabah, kata Umayyah bin Khalaf kepada Sa'ad bin Mu'az, apa dia? Tunggu dulu. Idza antasafa an-nahar, kita tunggu sampai tengah hari ni, tengah hari lik-lik. Wa ghafala an-nasu in talaqtu fatuftu. Kerana perangai orang Arab, matahari di atas kepala, apa mereka buat? Mereka tidur dalam rumah. Bila panas lik-lik sangat-sangat ni, mereka duduk dalam rumah tidur. Itu perangai orang Arab masa tu. Orang pada pasir. Mereka tak aktif. Bila petang, baru mereka aktif. Ataupun pagi. Tengah hari sungguh-sungguh, masa-masa masuk rumah, tidur. Panas. Duduk luar rumah. Sebab tu hijratun Nabi SAW, Rasulullah keluar daripada rumah, pergi menyorok di rumah Abu Bakar malam. Tapi Rasulullah duduk rumah Abu Bakar sampai tengah hari esok, baru keluar untuk pergi ke Gua Thur. Kan? Itu sebabnya. Kerana tengah hari mereka tidur. Sampai sekarang pun macam tu. Tak ada pengalaman. Sampai pergi ke Mekah musim panas, barangkali itulah cerita dia. Bahkan Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, salah seorang guru saya kata, kalau umrah yang betul, kalau dia jadi mutawif, dia akan ajar. Nak berjalan di tengah simin Masjidil Haram tengah hari waktu zuhur tu, kena berjalan tepi-tepi tempat teduh. Maksudnya berjingkit-jingkit di tempat teduh. Dan bawa air dalam botol tu, kalau dahaga macam mana pun minum guna dia punya botol tu je sikit-sikit. Sebab kalau minum banyak nak kecing pula, nak kecing, nu tandah tu. Jadi kena strategi juga. Kita dahaga panas. Minumlah sikit-sikit. Nah, sebab kalau minum sebotol tu, tak ada apa. Nak kecing tu. Baik. Jadi apa berlaku? Sa'ad pun setujulah. Sa'ad pun dengarlah nasihat Umayyah bin Khalaf. Maka Sa'ad pun keluar dengannya ketika hampir tengah hari, 12 tengah hari ni, 12 tengah hari lah standard kita kan. Lalu mengerjakan tawaf di mana Kaabah lah. Ketika sedang tawaf, tiba-tiba Abul Hakam, siapa dia? Abu Jahal, menemui kedua-duanya lalu bertanya, sudah, jumpa dah Sarikdo pun mari. Nah, tak sangka-sangka jumpa bertembung Abu Jahal dalam Kaabah ni. Menemui kedua-duanya lalu bertanya, wahai Abu Safwan, siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Siapakah lelaki ini yang tawaf bersamamu? Di sini kena buang bin ya. Bin ni kena buang, ni bukan bin Abu Safwan. Abu Safwan ni laqab dia. Ada kunyah dia. Jadi bila bertembung dah tu, Abu Jahal bertembung dengan Umayyah bin Khalaf dengan nama Sa'ad bin Mu'az. Maka ditanya, wahai Abu Safwan, yakni Umayyah bin Khalaf, siapakah lelaki yang tawaf bersamamu ini? Dia tak kenal. Kerana mereka ni, orang di Mekah ni, dia kenal belaka di Mekah tu siapa. Dia pasti kenal orang luar, dia pasti kenal. Sebab dia tu tokel situ kan. Dia bos nombor 1, dia tahu belaka lah. Maka faqala Sa'dun, ana Sa'dun. Ana Sa'. Faqala Abu Jahlin, yatatufu bil Ka'bati aminan wa qad awaitu Muhammadan wa ashabah. Maka kata Sa'ad, aku Sa'ad. Maka barulah Abu Jahal teringat, ni Sa'ad yang telah alliance dengan Rasulullah, dengan Muhammad tu. Kata Abu Jahal, pastilah dalam kemarahan keadaannya ini,
tatufu bil Ka'bah, kamu tawaf di Ka'bah dengan begitu aman, wa qad awaitum Muhammadan wa ashabuh, sedangkan dalam masa yang sama kamu telah menjadi sekutu Muhammad. Abu Jahal naik angin. Boleh kamu mari sini relax tak rasa apa? Dalam masa yang sama kamu sekutu dengan musuh kami Muhammad. Tak boleh bayar tak keadaan Abu Jahal macam tu, bengang tak bengang dia. Faqala na'am. Sa'ad jawab ya. Apa masalah? Bertemu buku dengan ruah. Gedebel sama gedebel. Tak ada masalah. Na'am, apa masalah? Fatalahaya bainahuma. Maka kedua-duanya pun bertegang urat, bergaduhlah, meninggi suara. Faqala Umayyah bin Sa'adin. Umayyah pun kata pada Sa'ad. Umayyah duduk tengah-tengah. Jadi orang tengah yang serba salah. Dia kata pada Sa'ad, la tarfa' sautak. Jangan kamu tinggikan suara ala Abil Hakam, kepada Abil Hakam Abu Jahal ni. Fa innahu sayyidu ahli al-wadi. Sesungguhnya dia ni sayyid, ketua ahli al-wadi. Bagi lembah ini dia antara ketuanya. Jangan kamu tinggikan suara pada dia. Kena hormat. Thumma qala Sa'd, kemudian Sa'ad pun kata kepada Abu Jahal, wallahi la in mata'tani aw atufa bil bait la aqta'anni matjaraka bisya'mi. Demi Allah, jika engkau tengok dia wallahi. Ni Umayyah yang kafir ni. Demi Allah. Maka Sa'ad pun kata kepada mereka berdua, kepada Abu Jahal, qala Sa'd, kata Sa'ad kepada Abu Jahal Abul Hakam, yakni dengan Umayyah bin Khalaf, wallahi la in mata'tani an atufa bil bait, demi Allah jika kamu menghalang aku daripada tawaf di Baitillah ni, la aqta'anna matajaraka bisya'mi, aku akan putuskan segala hubungan berkaitan dengan perniagaanmu ke Syam. Sudah. Tengok. Kalau kamu halang aku daripada tawaf, lepas ni kita berputus arang, engkau tidak lagi boleh, kamu semua tak boleh lagi berhenti di RNR yang aku punya tu. Di sini tuan-tuan power. Nak katanya orang yang kuasai ekonomi ada power politik yang sebenar. Ini hadis Nabi dah ajar. Siapa yang ada kuasa ekonomi, menguasai kepentingan lain termasuk kuasa politik yang sebenar. Bayangkan dia ni alliance dengan Nabi Muhammad yang sepatutnya musuh, nyawanya sepatutnya terancam bila dia pergi ke Mekah. Tapi dia tak takut. Sebab dia tahu dia ada kepentingan yang besar, iaitu perniagaan. Jalan perniagaan. Baik. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, faja'ala Umayyah bin yaqulu li Sa'adin, la tarfa' sautak, wa ja'ala yumsikuhu, faghadiba Sa'dun, faqala da'na 'anka fa inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'umu annahu qatiluka. Qala iyaya. Qala na'am. Qala wallahi ma yakdhibu Muhammadun idza haddatha. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu Umayyah berkata kepada Sa'ad, jangan engkau meninggikan suara sambil memegangnya. Lalu Sa'ad marah dan berkata, lepaskan aku. Sesungguhnya aku telah mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan bahawa dia akan membunuhmu. Umayyah bertanya, iya, begitu ke? Dia kata begitu, betul? Sa'ad menjawab, qala na'am, ya, aku dengar sendiri. Muhammad kata dia akan bunuh kamu. Umayyah dengar begitu, jam. Ya, Umayyah kata, demi Allah. Tengok, Umayyah yang kafir, musyrik ni kata, wallahi ma yakdzibu Muhammadun idza haddatha. Ma di sini manafi. Ma, tidak berdusta Muhammad jika dia berkata. Maksudnya apa dia? Kafir Quraisy ni semua tahu Nabi Muhammad sebenarnya orang yang benar. Dia tahu bila Muhammad sebut mesti berlaku. Mesti berlaku. Kata Umayyah bin Khalaf kata, betul kamu dengar dia kata gitu? Ya, kalau begitu Muhammad tak pernah dusta.
Faraja'a ila imra'atihi, maka Umayyah pun balik kepada isteri dia. Faqala ama ta'lamina ma la qala li akhi Yathribi. Kata, tidakkah engkau mengetahui apa yang dikatakan saudara daripada Yathrib? Yathrib Madinah sebelum ni. Isteri Umayyah bin Khalaf kata, apa yang dikatakannya? Qalat wa ma qala? Qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yaz'umu annahu qatili. Bahawa apa dia telah mendengar bahawa Muhammad mendakwa akan membunuh aku. Tengok isteri Umayyah kata apa dia. Qalat fa wallahi ma yakdzibu Muhammadun, demi Allah tidak berdusta Muhammad. Ingat ke balik cerita pada bini kata, tak adalah. Saya sembang je tu. Janganlah awak percaya sangat. Bukan betul pun. Dahlah dia sendiri memperakuinya. Dia balik bagi tahu bini dia kata, apa dia? Fa wallahi ma yakdzibu Muhammadun, demi Allah Muhammad pasti tidak berdusta. Tak jam lagu tu. Qala falamma kharaju ila badrin wa jaa as-sarih qalat lahu imra'atuhu ama dhakarta ma qala laka akhuka Yathribi qala fa'arada alla yakhruja faqala lahu Abu Jahlin innaka min ashrafil wadi fasir yawman aw yawmain fasara ma'ahum faqatalahu Allahu. Okey. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, tatkala mereka hendak keluar ke Badar, masa selepas kejadian perang Badar, yakni tentera bernama kafir Quraisy bawa perdagangan ke Syam dan singgahlah di tempat Sa'ad bin Mu'az. Ketika mereka bawa ni sebagian besar adalah harta-harta yang ditinggalkan oleh Muhajirin di Mekah. Muhajirin berhijrah tak bawa apa-apa kan, harta mereka tinggal ni, jadi kafir Quraisy telah rampah belaka. Jadi mereka bawa perniagaan tersebut pergi berniaga di Syam. Jadi Rasulullah kata, ini peluang kita untuk rampas kembali barang-barang kita yang mereka ambil di rumah kita. Maka ketika mereka balik, 313, ada posting riwayat sebut pelbagai riwayat, tapi yang masyhur 313, 300 ni telah buat roadblock tengah jalan dan berlaku peperangan yang mana mereka merampaslah harta-harta mereka yang di-ambush. Tapi 313 lebih ni bukan tentera pun, orang kampung biasa apa semua itu gini. Ya, senjata pun tak lengkap. Bila rampas, bawa balik ke Madinah, jadi golongan ni pun balik ke Mekah, nak balah lah, nak jawab balik, nak pergi rampas balik. Maruah mereka, harta mereka telah dirampas. Jadilah Badal Kubra ni. Badal Sugra yang pertama, Badal Kubra ni himpunlah 1,000 orang. 1,000 orang. Dilawan dengan 313. Yang ambush mula-mula ni tak ramai, tak apa 313. VS 314. Di sini getir lah. Ketika ni lah ditiupkan semboyan supaya semua penduduk Mekah ketika itu keluar untuk berperang di Badar ni. Jadi antaranya Umayyah bin Khalaf. Jadi ketika mana mereka nak keluar ke Badar dan datang penyeru meminta bantuan untuk menyelamatkan kafilah dan perniagaannya, isteri Umayyah bin Khalaf pun kena pergilah, ada orang panggil ni. Ya, antara panglima, antara ketua. Maka tengah-tengah dia bersiap tu, isteri dia pun kata ke dia, tidakkah engkau ingat apa yang dikatakan oleh saudaramu dari Yathrib bahawa Muhammad akan membunuhmu tadi tu? Dia dengar begitu je ni. Sudahlah. Lagu mana ni? Katanya, yang Abdullah Mas'ud kata, maka Umayyah pun tidak mahu keluar. Tak jadi dia. Ingat yang Sa'ad bin Mu'az kata tu, dia pun tak jadi. Lalu tiba-tiba Abu Jahal datang kepada dia dan berkata, sesungguhnya engkau termasuk pembesar lembah ini. Keluarlah sehari atau 2 hari. Jangan tak keluar langsung, malu nanti. Kalau kamu tak keluar, macam mana anak buah nak keluar? Kamu ni YB. Kamu ni yang berhormat. Kamu ni ketua. Tiba-tiba kamu pun tak turun, macam mana? Dikenalah turun juga dia. Lalu ia keluar bersama mereka selama 2 hari, lantas Allah membunuhnya. Tu riwayat
Dan ada riwayat lain lafaznya warawahul Bukhari fi sahihi fi kitabihil manaqib wa jaa fi kitabil maghazi falamma raja'a Umayyah ibn ila ahli qala ya Safwan alam tara ma qala li Sa'd قالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية فقلت له بمكة قال لا أدري قال أمية والله لا أخرج من مكة. Okey, dalam riwayat lain ni kita tadi juga bila balik apa semua itu gini, dia pun ceritalah pada isteri dia, tapi dalam riwayat ni isteri dia tanya, di Makkah, maksudnya Muhammad akan bunuh kamu di Mekah? Dia pun jawab, la adri, aku tak tahu. Faqala Umayyah, maka Umayyah berkata, wallahi la akhruju min Makkah. Demi Allah, bermula hari ni aku takkan keluar daripada Mekah dah. Aku nak duduk Mekah saja sebab aku kena bunuh tadi. Falamma kana yaumal badri istanfara Abu Jahlin. Tapi pada kejadian Badar, peperangan Badar, istanfara, maka diserulah Abu Jahal menyeru manusia. Qala adriku irakum fakariha Umayyah an yakhruju. Maka diserulah semua keluar begini. Fa'atahu Abu Jahlin qala, Abu Jahal pun dia pun tak nak keluar lah sebenarnya. Umayyah tidak mahu keluar. Lalu Abu Jahal datang kepadanya dan berkata, wahai Abu Safwan, ya Aba Safwan, innaka mata ma yaraka an-nas qad takhallafta wa anta sayyidu ahli al-wadi takhallafu ma'aka. Engkau pembesar ahli lembah ni, nescaya mereka akan tinggal bersama-sama kau. Yakni kalau dia tak keluar kan, anak-anak buah pun tak keluar lah. Jadi kamu kena keluar. Ini maruah kita ni, peperangan harta kita. Falam yazal bihi Abu Jahlin hatta qala amma idh ghalabtani fawallahi la ashtariyanna akhwada bi'irin bimakkah thumma qala Umayyah ya Safwan jahhizini faqalat lahu ya Aba Safwan wa qad nasita ma qala laka akhuka Yathribi qala la ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban falamma kharaja Umayyah ibn akhadha la yanzilu manzilan illa aqala bi'irat falamma yazal bidzalika hatta qatalahu Allah azza wa jalla bi Badrin. Abu Jahal terus mendesaknya sehingga dia berkata, adapun jika engkau telah mengalahkan aku demi Allah, aku akan membeli unta yang paling baik di Mekah. Maksudnya dah takut sangat gini, aku beli unta yang terbaik, mu ikat dirimu supaya boleh cepat lari daripada medan peperangan kalau berlaku situasi yang mendesak itu. Kemudian Umayyah berkata kepada isteri dia, wahai Safwan, siapkanlah bekalanku. Lalu Safwan bertanya, wahai Abu Safwan, adakah engkau telah lupa apa yang dikatakan saudaramu dari Yathrib? Baru teringat balik. Katanya tidak, aku tidak ingin menjauh dari mereka. Tatkala Umayyah keluar, dia tidak mendatangi satu tempat melainkan dengan mengikat untanya. Ketika dia di medan peperangan tu, dia sentiasa berada dengan unta dia. Maksudnya dia ikat diri dia dengan unta tu. Konon-kononnya apa-apa berlaku boleh cepat dia lari. Nak selamat diri. Dia terus berbuat demikian sehingga Allah membunuhnya di Badar. Allahu Akbar. Maksudnya Rasulullah bercakap hal yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib bab Alamatin Nubuwwati fil Islam nombor 3632, dan riwayat kedua dalam Kitabul Maghazi bab Dzikrun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man yuqtalu bi Badrin. Rasulullah menyebutkan siapa yang akan dibunuh, siapa yang dibunuh di Badar, nombor 3950. Jadi matilah Umayyah bin Khalaf. Apa ceritanya ni? Ceritanya kafir Quraisy ni sebenarnya sangat tahu Rasulullah bawa kebenaran. Mereka memang tahu Rasulullah takkan menipu, takkan. Tapi sebab apa tak boleh terima ni Muhammad ni? Kalau terima gak tak jadi pembesar dah. Kalau terima gak hilang jawatan, hilang kedudukan, hilang kepentingan. Segala disko, bisnes, judi apa semua ni, kepentingan bisnes ni lah. Orang-orang Arab yang mari sembah berhala, duk mari bawa apa nama hadiah-hadiah yang kemudian mereka bahagikan sama mereka, tak boleh dah lepas ni. Jadi bukan kerana tak tahu Nabi Muhammad bawa kebenaran, tidak. Tapi kerana
kesombongan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sama dengan perangai iblis, takbur, tidak mampu merendah diri untuk mendengar kebenaran walaupun tahu ia kebenaran. Tidak mahu memperakuinya. Kekufuran itu kerana penolakan, kerana kesombongan. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka sebab itu, sebab kesombongan, keangkuhan dan seumpamanya. Allahu akbar. Okey, baik. Pengajaran yang pertama, kebenaran Rasulullah pada apa yang diberitahukan mengenai perkara-perkara gaib yang akan datang ketika Umayyah bin Khalaf mendakwakan bahawa ia akan membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, bahkan akulah yang akan membunuhnya dengan izin Allah. Maka perkara ini terjadi sebagaimana yang diberitahukan Rasulullah SAW dan baginda membunuhnya dalam perang Badar. Cuma pada sesi lepas ada pandangan yang kata bukan Sa'ad bin Mu'az. Ada bukan Sa'ad bin Mu'az pula. Bukan Rasulullah bunuh Umayyah bin Khalaf, tapi ada orang lain. Tapi atas perintah Rasulullah. Itu kalau siapa ingat pada minggu sudah ya. Itu mungkin kena kita tanya Pak Ustaz Zul lah untuk lebih jelas nanti ya. Tapi berdasarkan hadis ni jelas mengisyaratkan Rasulullah yang bunuh. Cuma berdasarkan huraian, berdasarkan teks tidak secara khusus Rasulullah. Rasulullah kata dia akan terbunuh. Dan akhirnya Allah membunuhnya. Yang ini bukan Rasulullah. Secara literalnya. Cuma dalam pengajaran Syekh berkata Rasulullah yang bunuh. Cuma ada pandangan lain kata bukan Rasulullah bunuh, tapi atas arahan Rasulullah SAW. Begitulah perbincangannya. Baik, orang-orang yang mengenali orang yang mengenali Rasulullah SAW mengetahui bahawa Rasulullah tidak pernah berbohong, dan ketika Sa'ad memberitahu Umayyah apa yang didengarnya daripada Rasulullah, iaitu baginda akan membunuh Umayyah, maka Umayyah berkata dengan bersumpah kepada Allah atas perkara yang demikian, demi Allah, Muhammad tidak akan berdusta apabila bercakap. Dan ketika Umayyah memberi isterinya mengenai apa yang diberitahu oleh Sa'ad, maka dia berkata seperti perkataan suaminya, demi Allah, ma akdhabu Muhammadin haddatha. Tidaklah Muhammad itu berdusta apabila bercakap ataupun memberitahu sesuatu. Tiga, hadis ini menerangkan kepada kita cara jahiliyah diamalkan peniaga-peniaga pada zaman jahiliyah, iaitu mereka mengadakan persahabatan dan persaudaraan dalam kalangan mereka, yang mana sebahagian mereka mendatangi rumah sebahagian lain, lalu mereka mengambil dan memberi faedah, seperti mana keadaan yang berlaku terjadi antara Sa'ad bin Mu'az dan Umayyah bin Khalaf. Bahkan mereka sangat memuliakan tetamu. Aqramud duyuf, dia panggil, sangat memuliakan tetamu. Walaupun tetamu itu musuh dia dalam peperangan. Tapi bila jadi tetamu, dia akan layan sungguh-sungguh. Itu perangai orang Arab yang positif ya, yang baik. Kekuatan Sa'ad bin Mu'az yang menjadikannya tidak takut kerana dia ada kekuatan ekonomi, kepentingan ekonomi berhadapan Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, sekalipun dia seorang diri dan tidak ada kekuatan yang melindunginya. Oh, memang kedai best sungguh Sa'ad bin Mu'az. Dah, hebat-hebat tu. Alhamdulillah. Oh, minta maaf, tak nak tutup mikrofon Biasa sempat tutup. Dan akhir sekali, apabila Allah berkehendakkan sesuatu pasti terjadi. Maka sekalipun Sa'ad memberitahu Umayyah mengenai apa yang dikatakan Rasulullah SAW, maka tidak berguna kewaspadaannya. Sungguhnya Allah telah menyediakan sebab-sebab yang mendorong untuk keluar, lalu terjadilah ketentuan menurut yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang keenam, penggunaan hujah yang baik dalam menghadapi musuh. Ketika Abu Jahal mengingkari Sa'ad untuk tawaf di Kaabah, lalu Sa'ad mengancam jika mereka menghalangnya tawaf, maka dia akan menghalang mereka dan kaumnya daripada berniaga ke Syam. Dan hal demikian amat membimbangkan penduduk Mekah kerana ia berisiko melumpuhkan ekonomi Quraisy. Tengok tu. Jadi pada kita jelas teorinya adalah ekonomi yang kontrol politik Siapa yang kontrol ekonomi akan kontrol politik. Walaupun orang ekonomi ataupun orang yang ada ekonomi tak berpolitik, tapi sebenarnya dia adalah tuan kepada orang-orang politik. Yelah, di mana-mana pun begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itulah kita ada pembacaan kita pada hari ini. Kita baca sikit soalan ni, adakah? Al-Ami, penting masalah ya supaya tidak tunah Islam, bertemu buku dengan ruas, betul.
Memang kena dekat bila keluar Mekah. Okey, itu pengalaman Kak Liza daripada hari kena pakai spek hitam. Begitu. Silau ya. Okey. Kemudian aku tak ingin menjauh dari mereka. Adakah Abu Sawad ingin bersama kaumnya? Bukan. Bermaksud dalam di situasi di medan perang, itu dia tidak mahu jauh daripada tentera-tentera penjaga-penjaga dia lah. Aku tidak ingin menjauh daripada mereka. Sebab kalau jauh berisiko lah. Tak ada orang jaga dah seumpamanya. Itulah konteks peperangan ketika itu. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi kah soalannya dalam kita dah 10 minit ni? Macam tak ada dah soalan. Sahabat-sahabat, jika ada soalan boleh unmute atau tulis di chat. Ustaz, soalan ni ada kaitan dengan Kak mengajar Syida, kita lah. Betul ke Ustaz kalau sebab kita dah belajar kan Ustaz dulu kan setahun yang lepas dah berkenaan dengan ada orang tanyalah boleh ke kita tuang air panas dekat toilet ke dekat tempat-tempat yang dikatakan jin ada berumah dekat situ dalam toilet umum tu semua kan. Itulah ditanya Kak Syida, tapi Kak Syida sekadar punya jawapan sebab jin tu tak tahu lah jawapan kita tu tak kukuh lah, tak kuat lah kan. Sebab jin ni dia unsur tu daripada air panas juga. Kita tuang dekat air panas pun dia tak rasa apa-apa pun kan. Boleh Ustaz. Kat sinki ke kan konon-kononnya pun nak nampak sinki tersumbat nak sebab air panas takut jin cedera, nanti bila jin cedera jin akan marah kan, dia akan rosakkan kita ke apa semua. Macam tu lah Ustaz soalan dia. Macam mana Ustaz? Ada perbincangan dalam kitab contohnya oleh Wiqayatul Insani minal Jinni Wasyaitan oleh Syekh Wahib Abdul Salam Bali hafizahullah. Syekh ni daripada Mesir, Salafi, dan dia ni memang muallish, iaitu memang pengamal ruqyah yang masyhur lah. Kitab dia tu memang syok lah kalau kita mengaji. Saya ada baca di satu surau. Macam-macam dia cerita dalam tu berdasarkan Quran dan Sunnah dan pengalaman peribadi dia sebagai peruqyah ya. Dan ada perbincangan tentang larangan untuk kita macam lubang-lubang yang ada lubang-lubang tertentu, tempat-tempat yang tersorok apa semua, untuk kita macam tadilah kencing ataupun tuang air panas apa semua, kerana dikhawatiri ada makhluk yang namanya jin dan mereka terganggu dan seumpamanya. Itu memang kenyataan yang masyhur dalam perkara itu. Dan gangguan jin terhadap wanita kerana hal-hal tersebut memang ada. Ada yang main dalam hutan, tiba-tiba terpijak, mati anak dia ke lagu mana. Cerita tu macam tak logik tapi memang ada. Sehingga kemudian jin tersebut rasuk kawan ni sampai mati. Dia dah seumpamanya. Cuma lagi, pada kita apa yang kita perlu buat? Pada kita adalah, setiap kali kita nak buat, sebab tu bismillah jangan tinggal. Bismillah jangan tinggal. Masuk tandah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ayat kursi 5 kali selepas solat jangan tinggal. Nak tidur jangan tinggal. Kerana inilah yang akan melindungi kita daripada hal-hal tersebut. Termasuklah kita nak kencing. Kalau dululah, orang dulu kan nak kencing, dia kencing dalam hutan apa semua. Memang khawatirlah ada sebab jin ni ada jin yang jahat dan mereka nak kacau. Memang nak kacau apa semua. So isu tu bukan isu besar sebenarnya, tapi bagi mereka dia berendam apa semua. Jadi yang melindungi kita adalah Allah Taala. Dan cara Allah Taala lindungi kita adalah dengan kita mohon pada Allah, ya Allah, hatta nak kencing tempat terbuka, tempat semak-semun, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku daripada jin jantan dan jin betina. Nampak? Jadi itu yang diajarkan, dan sunnah-sunnah itu penting untuk diamalkan kerana nanti sifat jin ni memang kita tak nampak. Bila tak nampak itu disadvantage pada kita dan advantage pada mereka. Mereka boleh tengok kita, mereka boleh masuk dalam tubuh bahagian kita dan seumpamanya ya. Na'udzubillah min dzalik. Cuma kalau kata gangguan apa semua tu memang ada asas Kak Syida tentang hal-hal tersebut, tapi kita pun yakin bahawa selagi mana kita bismillah tak lepas di mulut, ayat kursi kita sedang bersama, mereka pun tak boleh nak buat apa pada kita. Begitu. Jadi kita lindungi diri kita dulu dengan mohon pada Allah Taala. Yang selebihnya kalau terjadi, ialah kita tak nampak dia, kita pun tak tahu. Saya pun kita masuk hutan. Sepanjang kita hidup mana berapa ramai dan jin kita duduk pijak mati. Mana kita tahu kan.
Kita tak nampak mereka, bukan salah kita. Melainkan kita sengaja. Ada. Jadi, tapi syaratnya kita sendiri tu mohon pada Allah untuk berlindung daripada hal-hal tersebut yang lain. Dan jin ni biasanya kalau jin yang baik, dia tak akan ambil, dia tak kisah pun benda-benda tersebut. Cuma dalam ramai-ramai jin tu, jin Islam sekalipun, adalah jin yang jahat. Apa lagi jin yang kafir. Jin yang kafir pun yang baik ada juga yang jenis tak ambil kisah apa semua. Tapi kalau jin Islam dia jahat, jenis minum arak, jenis judi, macam manusia yang judi minum arak juga tak sembahyang bel, sama lah. Jadi kita khawatir memang ada kes di sana. Hatta kakak seorang ulama besar Arab ya, itulah dia main belakang rumah macam mana, terpijak. Dan jin tu memang berdendam. Dia rasuk kakak ulama tu sampai mati. Masa dia masih muda remaja, mungkin masa tu datang haid ke, waktu yang kotor, waktu yang lemah apa semua, maka dia rasuk kawan tu sampai mati kawan. Memang ada. Jadi kita ni bukan jadi takut pada dia, tak boleh, salah. Bila kita dengar mereka boleh buat gitu, kita jadi takut, kita jadi duk puja mereka pula. Tu salah tu, tak boleh. Jadi semakin kita beriman, kita tahu kewujudan dan capability mereka, semakin kita berharap kepada Allah Ta'ala. Itu sepatutnya. Bukannya cerita tadi siapa komen, cucu cucu nenek ke apa tu? Tumpang lalu cucu. Nenek nak buat apa, cucu nak buang air. Orang Betul Perak. lah Saripah. Kan dulu-dulu kan, dia bila bila Islam datang, baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha, lalu depan kubur pokok besar beringin apa semua tu, sampai kat pokok tu, dia baca dah kursi ni, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ulang. Sampai kat pokok tu, tok nenek moyang cucu nak lalu ya. Ada. Lepas pokok tu sikit, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ni kita kata tak betul lah. Tak solid. Jadi kita macam tak yakin Allah. Kalau kata Allah nak lindungi kita tu macam 50-50 dah pula. Tu tak betul. Kita kena solid. Aku minta tolong dengan Allah, aku yakin Allah lindungi aku. Kalau benda tu tak jadi, memang tak jadi. Tapi kalau takdir ni jadi juga, maka itu ujian Allah kepada kita. Waliyadzubillah min dzalik. Kita tak minta. Wallahu a'lam bishawab. Sebab tu apa kalau kita nak pergi tempat yang kita tak biasa atau kita lalu satu kawasan yang kita tak tahu hutan ke apa kan, kita baca, Nabi suruh kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, na'am. Antaranya jugalah selain ayat kursi dan seumpamanya. At least bismillah tawakkal ta'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ialah yang menunjukkan isyarat kita mohon dengan Allah. Doa dan perlindungan dan seumpamanya. Tengok depan belakang cabut. Kan saya pernah cerita dulu ada seorang ulama yang saya baca tulisannya, Dr. Umar Makno tulis. Setiap kali dia nak masuk rumah, dia baca ayat kursi. Benda tu bukan sunnah Rasulullah pun. Tak ada Rasulullah ajar masuk rumah. Rasulullah ajar bagi salam, baca bismillah, elis lah kan. Tapi ulama ni dia amalkan untuk diri dia. Berdasarkan dalil umum, ayat kursi ni lindungi kita daripada jin iblis syaitan ni. Maka bila setiap kali dia nak masuk rumah, dia baca ayat kursi. Sehingga satu masa terdengar suara berbunyi, engkau ni, maksudnya soalan mafhumnya adalah, kenapalah engkau selalu suka menyusahkan kami? Begitulah. Maka bermula daripada hari itu, daripada sekali dia baca sampai berpuluh-puluh kali. Itu. Tapi kata, Nabi suruh ke baca ayat kursi? Tak ada. Nabi suruh bagi salam, baca bismillah, itu umum. Tapi kalau nak buat macam tadi, boleh ke? Bolehlah, ada dalil umum tadi. Tapi jangan kata Rasulullah buat, itu saja. Kita buat sebab situasinya sesuai. Iaitu kita nak masuk rumah, nak mohon pelindung daripada kok ada jin iblis nak tumpang sama kita. Tak boleh. Tengah minum kopi. Ya? Ya Kak Raya? Senyaplah. Okeylah, wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita meyakini macam jin tu sifat dia daripada api, kan dia daripada api. Kan kita tuang air panas, ada ke berkesan kepada jin tu juga kan? Kata takut panas lah, takut terdekat jin tu semua. Kalau kita nak pergi logik tu, sebab kita dah bincang benda yang sedikit di luar logik, Kak Syidah. Kalau kita kira dia jin api, kita begitu juga dia masuk neraka, sepatutnya dia tak terbakar lah, maksudnya begitu. Sebab walaupun unsur yang sama, tapi
unsur memberi kesan pada dia ataupun tidak itu sudah di luar sudah Allah Taala tetapkan. Kita yakinlah kalau ada kesan macam kena pijak ke apa semua, kalau ikutkan dia kita tak nampak kita pijak apa kaitannya, tapi wallahu alam dalam keadaan tertentu ada kesan-kesan pada mereka juga. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah, kita dah lebih 5 minit lebih kurang. Okay, jadi barakallahu fikum, jazakallahu khairah Ustaz. Dan hari ini kita belajar sesuatu betapa perlunya kita bergantung kepada Allah semata-mata. Dan berdasarkan kisah 28 tadi kita tengok betapa orang yang tak beriman pun sebenarnya mengakui yang Nabi berkata benar. Dan apatah lagi kita ni yang memang beriman. Jadi apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi ajar, sunnah-sunnah Nabi sepatutnya tidak lagi menjadi orang kata keliru ataupun bertanya-tanyalah dakwa-dakwi betul ke kan. Kalau ia daripada Nabi Muhammad SAW pastinya benar dan baginda tidak berdusta insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kak Fini fis sama tu. Fis sama. Fis Ya, saya sama. Naam Ustaz, sahih. Berada di langit. Tinggi Dah. saya. Dia punya wallpaper tu berada di awal langit. Kak Liza berada di muka bumi juga, dua-dua. Okeylah ya, saya mohon diri insya-Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Fini. Ustaz. Ya. Terima kasih semua. wabarakatuh. Terima kasih Fini. Terima kasih Ustaz. Tak keluar dah. Terima kasih semua. Sekarang ni insya-Allah ada kelas tau lagi Kak Iza letak link nah. Kelas tadab juzuk amma. Tahun ni. Jangan duk lena tu. Sekejap lagi pukul 2:30 saat semua keluar bangun tau. Jangan kelas kosong dah. Okey, insya-Allah jumpa lagi petang nanti bersama dengan sesi Ustaz Isa Ibrahim pula insya-Allah. Yang itu saya akhir sesi kita yang lepas. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarah sihatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah masuk kelas dah alhamdulillah. InsyaAllah. Jumpa lagi petang nanti insya-Allah ya. Dengan itu saya akhir sesi kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.